jangan lupa untuk dapatkan Sinar Plus bermula 1 Mac 2020. Ubah perangai suami yang sangat ego. Sehinggakan hubungan anak dan menantu jadi renggang. Wow. Ketiga di Asia, you all bangganya. Aku Beyonce, aku boleh menari. Makanan itu umpama cinta yang kita bagi pada orang. Assalamualaikum, selamat petang, kembali lagi bersama dengan kami langsung daripada Kompleks Karangkraf Seksyen 15 Shah Alam, sempena dengan sambutan ulang tahun pertama Sinar Plus Versary. Okey, jadi istimewa juga sempena dengan sambutan ulang tahun pertama kami ini hari ini. Wow, hari ini dalam sejarah kita juga akan melancarkan ataupun kita akan jalankan program siri pertama bagi The Story Of, nama program baru ini. Okey, untuk program ini kita akan bersama dengan personaliti hebat tanah air, berkongsi kisah hebat mereka, atau mungkin juga kita akan berkongsi kisah air mata atau pengorbanan mereka yang mungkin kita tak pernah tahu pun selama ini. Okey, jadi saya Edi Junaidi, dan untuk personaliti kita pada hari ini namanya tak perlu untuk saya perkenalkan lagi. Beliau dah pun jadi sebahagian daripada isi rumah kita sejak lebih 2 dekad lalu. Kita terhibur, kita ketawa bersama dengan beliau. Kita terharu, kita menangis juga bersama dengan beliau. Dari kanak-kanak sampailah ke dewasa, semuanya mengagumi insight ini, termasuklah saya. Saya sangat nervous sekarang ini. Okay. Insight yang saya masukkan, nampak bergetar-getar tak kat sini. Insight yang saya masukkan adalah ini dia, Dato' Azna Haji Nabawi. Apa khabar, Dato'? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, Pak Nil, nervousnya saya, Pak Nil. Apa nervousnya? Yelah, orang kata ikon, nama besar dalam industri penyiaran. Orang kata host terkemuka. Tak nampak, tak nampak. Saya boleh tahu orang tu nervous atau orang tu excited. Kadang-kadang excited, dada kita berkocak juga. Betul. Kita nervous, dada kita berkocak. Tapi Itulah. yang excited, yang lebih teruja, itu sebenarnya adalah satu petanda yang baik. Amin, insyaAllah. Saya nak serap sikit orang kata ilmu daripada Pak Nil ni. Okey, jadi Pak Nil, semua orang kenal Pak Nil sebagai pengacara kan? Tapi mungkin ada yang tak tahu sebenarnya Pak Nil bukanlah terus masuk industri, jadi pengacara kan? Ada generasi sekarang ni mungkin tak tahu Pak Nil bermula sebagai mungkin wartawan penyiaran. Betul Pak Nil? Okey, kalau ikut dari segi latar belakang pengajian tinggi saya adalah lulusan Ekonomi Universiti Melaya. Saya adalah lulusan Ekonomi Universiti Melaya. Saya lulus pada tahun 84. Dah lahir dah 80. 84 gitu saya lulus, dan saya kemudian bekerja di syarikat perkapalan. Dan masa saya bekerja di syarikat perkapalan, jiwa saya lebih terarah kepada kerja-kerja penerbitan seperti buatan iklan. Saya menjadi model untuk iklan TV. Jadi wajah saya kelihatan di kaca TV setiap kali rancangan break, orang menyumpah sebab break, tapi nampak muka saya kadang-kadang sampai back to back. Kan, iklan ini, iklan itu, iklan minuman, iklan jam, iklan itu, iklan ini, wajah saya. Dan saya merupakan antara pelopor juga. Ketika zaman itu saya lihat kebanyakan yang muncul di kaca TV sebagai bakat iklan adalah wajah campuran. Pan Asian atau Caucasian, kan, wajah campuran. Saya adalah wajah Melayu jati. Tetapi Alhamdulillah saya mendapat banyak peluang untuk muncul sebagai model iklan. Dan Alhamdulillah dari situ saya mula berjinak dengan kamera. Bila saya berjinak dengan kamera, dah mula timbul rasa suka. Dan saya juga semasa bekerja di MISC, itu syarikat perkapalan itu, saya berjinak-jinak dengan Richie Rashman. Antara editor hebat di bawah naungan Karangkraf untuk majalah remaja. Saya menjadi model untuk wajah-wajah fashion di majalah remaja.
Dan disitulah bermulanya pendedahan saya kepada dunia glamour. Ya, tapi sebut tentang dunia glamour ni, Pak Nil bukan saja pengacara, Pak Nil juga orang kata jadi pelakon, pengarah, apa lagi, penyanyi, penyampai radio, Pak Nil. Sebab saya rasa macam apa yang nak di-listkan ni macam banyak ni kan. Betul. Tetapi Pak Nil, orang kata macam apa yang menyebabkan Pak Nil berani, orang kata nak cuba transisi daripada satu career ke career lain. Bukan semua orang berani, Pak Nil. Okey, sebenarnya itu adalah cabang setelah saya pakukan satu kecintaan saya yang padu, itu pengacaraan. Jadi bila saya cinta kepada kerja-kerja pengacaraan, jadi kerja pengacaraan saya naik, alhamdulillah, pada satu tahap dan juga kelajuan yang saya sendiri tak jangkakan. Tiba-tiba nama saya meletup menjadi bualan ramai. Saya juga pernah menjadi pembaca berita di TV3. Saya pernah menjadi wartawan Money Matters dan juga wartawan berita untuk TV3. Dan selepas itu baru saya masuk berjinak ke bahagian hiburan. Dan bagi hiburan saya menjadi pengacara. Pengacara saya belajar banyak mengenai kerja-kerja belakang tabir. Jadi pengarah, buat skrip, editor, saya edit sendiri rancangan saya juga yang laykan jadi audio man, semua saya belajar. Jadi TV3 adalah universiti saya. Dan selepas itu bila saya dah selesai, nama saya dah memuncak alhamdulillah dengan kerja pengacaraan. Itulah barulah sampai orang tanya, Pak Nil nak jadi penyanyi tak? Walaupun saya pernah di-reject oleh sebuah syarikat rakaman, masa dulu saya pernah minta audition nak jadi penyanyi, reject. Ya, lepas itu bila suara bukan sedap sangat pun, tapi bila dah ada nama ni, syarikat rakaman itu lupa dia sendiri datang pada saya, nak jadi penyanyi tak? Bukankah kau yang reject aku dulu? Yes. Dan kau tahu ya aku tak boleh menyanyi. Jadi nampak bahawa kejaya sebagai penyanyi itu bukanlah bersandar pada suara semata-mata, tapi juga nama, populariti. Jadi saya tidak terima tawaran itu, tapi saya terima tawaran daripada syarikat Pony Canyon yang menaungkan artis-artis seperti Amy Mastura, Najib Ali, dan itu adalah sebuah syarikat rakaman daripada Jepun, Pony Canyon. Dan juga saya buat album, dan album saya hanya laku sekadar laku, taklah rugi dan tak laku sekadar laku, dan tidak menaikkan nama saya sebagai penyanyi sebab genre muzik saya terlalu advance ketika itu. Dan lepas itu saya pun dipancing oleh syarikat perfilman pula. Dia kata nak tak jadi pengarah. Semua ni berlaku secara secara semula jadi, bukan dipaksa-paksa. Kan benda ni bermula hanya sebagai pengacara. Kalau saya tak menjadi sebagai pengacara, saya rasa peluang-peluang tawaran lain tak masuk kot. Jadi itu sebabnya nama kerja pokok saya ni sebenarnya yang membuka peluang untuk saya jadi pelakon, penulis novel juga. Dan saya pernah juga diberikan tawaran untuk menulis ruangan di majalah-majalah. Saya rasa itu semua adalah rezeki setelah kerja pokok saya berjaya. Dan saya bukan ghostwriter. Ada orang kan nama je pinjam je kan. Pinjam nama saja, tapi orang lain yang tulis. Tak, saya tulis sendiri. Itulah kelebihan dan juga cerita di sebalik. Dia pelbagai. Kalau orang buat biografi Pak Nil tu macam jenuh dia nak edit banyak ni. Lepas tu Pak Nil, macam Pak Nil dapat tu Pak Nil kata macam berdasarkan rezeki kan, dia come into places at the right time kan. Cumanya macam mana Pak Nil memastikan macam Pak Nil yakin, aku boleh buat ini, aku boleh buat itu. Sebab semua bidang yang Pak Nil sebut itu, Pak Nil nail betul-betul macam macam tu. Dah nama pun Pak Nil kan, kenalah nail kan. Ada harga sebenarnya harga yang perlu saya bayar. Harga yang saya perlu bayar ialah dalam mengejar kejayaan demi kejayaan, ada harga yang perlu saya bayar, iaitu nama saya mungkin jadi buruk disebabkan menyanyi tak berapa bagus, sedangkan saya dah ada pacak dan nama sebagai seorang pengacara kan. Jadi bila saya mengarah filem saya tak meletup tetapi tak sehebat sepatutnya. Jadi bukankah ini menggoncang nama yang telah saya bina kan.
Jadi pada waktu yang sama juga dalam saya mengejar cita menjadi pengacara juga, rumah tangga saya terburai. Itu juga adalah antara harga yang perlu saya bayar. Kami tidak bermula bercinta dan mendirikan rumah tangga pada latar belakang saya sebagai seorang pengacara dan bintang terkenal. Nah, kan jadi perubahan berlaku dalam rumah tangga dan tentunya kesesuaian adalah bersama dengan seseorang yang dah lain bidang yang dia tempuh. Dan bila bidang ditempuh, hari Ahad dah tak hari Ahad, kan keluar dah tak ada keamanan, keluar dah mula diserbu, kemudian pada waktu yang sama sikit aja buat dah ada orang report. Tak macam dulu saya bebas kan. Jadi disebabkan itu mungkin kesefahaman juga dan mungkin kekurangan. Jadi itu antara harga yang perlu saya bayar. Saya tak pernah menyesal, tetapi saya jadikan ia sebagai satu iktibar. Dan pada waktu yang sama, ia adalah punca rezeki yang sangat luar biasa buat saya. Sangat luar biasa. Itu dia. Pak ni dah kongsikan sedikit orang kata tu harga yang perlu dibayar oleh insan bernama Aznil Haji Nawawi untuk orang kata tu sampai ke tahap sekarang ni kan. Tapi Pak ni macam orang luar mungkin nampak macam selebriti ni indah je belaka kehidupannya. Betul. Kan? Mungkin tak ada perkara yang pernah menyebabkan Pak ni hampir putus asa macam this is macam okay aku tarik diri. Sangat ada. Ada ketikanya saya rasa kalau saya tidak kalau saya ikut hati dan tidak berfikiran rasional ketika itu, dah tak ada Aznil Haji Nawawi dalam bidang ini. Saya mempunyai pendidikan ekonomi kot. Kalau apa-apa berlaku, saya boleh je kembali kepada bidang ekonomi dan saya adalah sarjana ekonomi dengan kepujian maknanya saya dengan CJ saya boleh minta kerja di bank. Dan kalau saya terus bekerja di bank ketika ini, kepakaran saya mungkin bertambah-tambah dan pada usia sekarang ini saya mungkin dah jadi CEO sebuah bank besar di negara kita. Kan? Tetapi seperti dicakap, memang ada satu insiden yang sebenarnya orang tahu nak menjadi bintang ini senang. Anda kena ingat masa Pak Nil mula terlibat, Pak Nil ada ada ibu dan ayah tentunya, ibu dan ayah mertua. Kan? Jadi mereka nama mereka harus kita jaga juga. Jadi ini akan menyebabkan sesuatu yang memalukan. Apa benda yang kita buat akan memalukan ibu dan ayah, bukan ayah kita saja tapi ibu dan ayah mertua kita, keluarga belah kami, berkeluarga belah sana. Jadi ini adalah antara benda yang berlaku yang menyebabkan kami tidak diasah, dilahir untuk menjadi selebriti. Untuk diasah untuk melalui disiplin seorang selebriti. Maknanya tak boleh lagi dah nak keluar sesuka hati. Tak boleh lagi dah nak pakai baju sesuka hati. Awak tidak boleh dilihat pada tempat yang salah. Waktu yang salah, keadaan yang salah. Tak boleh. Sebab itu banyak benda yang harus dijaga dan ini kadang-kadang tidak boleh diterima oleh keluarga yang memang tak faham dengan pekerjaan ini. Sampai kan ada di antara adik-beradik saya tanya, macam mana kau boleh melalui kerja ini? Yang ini dia punya mental kena kuat. Mental kena kuat. Yang paling yang saya nak kembali cerita apabila saya diduga hingga saya nak berhenti dan saya dah malu untuk meneruskan kerjaya. Zaman saya dahulu, orang semua menonton TV. Kami tak ada zaman anak-anak sekarang, ada YouTube, ada portal, ada game yang boleh main untuk mengalihkan pandangan pada TV. Jadi semua orang menonton TV. Rancangan Pop Quiz yang saya hostkan adalah sebuah rancangan nombor 1 bersama dengan Rina Han, rancangan hiburan nombor 1 Malaysia dan ditayangkan pada waktu puncak di TV3. Jadi kerana kegairahan, saya bukanlah muda sangat ketika tu. Saya dah ada anak kot. Umur saya pun dah 30 lebih kot. Masa tu 31-32 tahun dah. Tetapi disebab kegairahan nak mengejar nama, glamour, rating dan juga penampilan saya tak dijaga.
Saya muncul dengan cara berpakaian boys to men ketika itu, iaitu berjaket seperti jaket dengan necktie tapi seluar pendek. Mhm. Seluar pendek shorts ya. Kan aurat tu terpapar daripada lutut tu, kan aurat dah nampak. Jadi tak ada siapa tegur pun dari pihak TV dan saya sendiri begitu gairah nak membawa kelainan. Jadi akhirnya saya disebut dalam khutbah Jumaat di Masjid Negara. Mhm. Bayangkan dia, minggu-minggu sebelum itu mereka memberkatakan tentang penindasan di Bosnia, Herzegovina, terhadap orang-orang Islam. Jadi minggu itu cerita itu hangat tetapi dihentikan cerita itu, tapi diberikan tumpuan kepada sebuah rancangan hiburan yang dibaca oleh pihak katib, terang-terangan rancangan yang mempunyai pengaruh buruk kepada anak-anak remaja Malaysia. Pop quiz. Pop quiz adalah rancangan itu. Apabila dalam khutbah Jumaat itu, tentunya saya berada di masjid yang lain lah. Tetapi adik saya bersolat di masjid itu. Apabila disebutkan bahawa secara terang-terangan rancangan hiburan pop quiz jelas merupakan rancangan yang menjatuhkan akidah anak-anak Malaysia. Tengok cara pengacaranya berpakaian. Tengok perlakuan pengacaranya. Walaupun pengacara ada dua ketika itu, saya dan Rinahan. Tetapi saya percaya ia ditujukan kepada saya. Adik saya malu. Adik saya dalam jemaah Jumaat di Masjid Negara itu. Kawan-kawan pejabat dia, pandang dia, dia tak tahu mana nak letak muka. Inilah benda yang harus dibayar. Selesai sembahyang Jumaat, masa tu kita tak ada sosial media. Kita tak tahu apa yang diberkatakan ketika itu. Saya pun tak ada handphone. Jadi tak ada siapa. Ada ke handphone? Handphone belum diperkenalkan lagi kot. Dan apabila saya kembali ke TV3, telefon di setiap sudut, kalau ada 20 telefon di bahagian hiburan itu, 20 telefon berdering nak bercakap dengan Aznil Haji Nawawi. Saya angkat satu. Makcik tu kata, boleh cakap dengan Aznil? Saya banggalah. Ada orang kenal saya kan. Saya kata, saya Aznil. Padan tak muka kau? Selama hari ni, kau lupa diri. Selama hari ni, engkau tak ingat. Engkau ingat cantik pakaian kau. Kau ingat cantik perbuatan kau. Sebab khutbah dan solat Jumaat ditayangkan secara langsung di RTM kan. Di seluruh negara dan suri rumah yang ada di rumah semua dapat menonton dan mendengar khutbah itu. Saya terdiam, saya tahu, saya takut, saya tak tahu apa nak buat. Saya terdiam dan saya matikan telefon. Saya tak tahu pun benda itu berlaku. Tak ada siapa pun bagi tahu. Dan pada ketika itulah saya tahu bahawa saya menjadi bualan seluruh rakyat Malaysia. Dan pada hari Jumaat itu, seluruh rakan pejabat sangat sibuk mengangkat telefon, penat. Aznil tak ada, Aznil tak ada, Aznil tak ada, Aznil tak ada. Wartawan cari. Dan saya dipanggil oleh pihak pengurusan TV. Cakap, Aznil, nama awak dah mula diperkatakan secara negatif. Ini bermakna awak akan dikejar oleh pihak wartawan. Macam mana? Awak bersedia? Saya diam, saya tak tahu apa pun nak jawab. Dan pihak pengurusan kata, okey, awak tak payah jawab apa-apa. Awak biar serahkan pada kami. So TV3 pun tak ada beri apa-apa statement pun. Saya balik. Saya jumpa dengan ibu saya,
Saya tak pasti ayah saya ada lagi tidak ketika itu. Um, mereka kata, saya cakap saya nak berhenti. Ayah saya, ibu saya, mungkin kedua-duanya saya tak ingat terpulang. Tetapi kau jangan jawab sebab yang menegur kau itu adalah imam besar masjid negara, bukan calang-calang orang. So saya lari daripada media untuk seminggu. Saya rasa dah tak nak kerja lagi dah, kerja ni. Saya malu sangat. Macam mana keadaan ibu mertua saya, ayah mertua saya, isteri saya nak menjawab ni, saya tak mau buat dah kerja ni. Saya kata saya nak berhenti, tapi dalam hati saya suka, saya cinta dan saya sayang nak kerja ni. So nasib baiklah social media tak ada ketika itu kan. Kalau tidak, barulah saya faham perasaan Hakim Rosli yang dikatakan depresi, murung, kan? Bila ditekan lagi dengan komen-komen di social media. Nasib baiklah zaman saya tak ada. Dan saya hanya mengambil masa untuk bertenang sahaja. Saya mengelak pada wartawan, elak main tai chi, telefon tak jawab. Saya elak. Akhirnya saya bersedia untuk bertemu dengan wartawan. Dan tentunya wartawan ketika itu menantikan cerita yang boleh menyebabkan benda ni jadi lebih besar. Minta maaf, saya pasti wartawan ketika itu mengharapkan saya cakap, sudahlah, kau imam yang dah tua kot, bagilah anak muda nak berkreatif. Kan? Harap jawapan daripada saya adalah jawapan itu kan. Dan itu akan menjadi tajuk berita yang sangat besar dan akan menyemarakkan lagi api yang ada. Tapi alhamdulillah ketika itu saya pun dah 30 lebih umur. Ya kan? Saya dapat ada cool down period. Jangka untuk penyejukkan jiwa. Jadi saya memberikan jawapan yang sangat spontan. Saya rasa bersyukur sebab Allah beri saya kerja yang dilihat oleh imam besar masjid negara. Dan dia tegur saya. Bayangkan hadiah apa agaknya yang Allah bagikan seorang imam besar yang negur kau. Kalau pekerjaan lain, siapa yang tegur? Habis-habis pun ketua kampung. Kan? Saya imam besar masjid negara. Dan saya bersyukur. Dan di situlah dapat tenaga baru. Saya nak bergerak lagi. Dan saya tidak ada fikir nak berhenti. Dan saya memperbaiki diri saya. Dan cara menangani musibah yang saya anggap itu adalah sangat matang. Dan wartawan habis di situ. Ceritanya habis di situ. Dan tidak menjadi isu yang besar. Dan mereka bila lihat saya di kaca TV, saya nampak lebih matang. Ya, dan partner sebenarnya kan, saya rasa saya mewakili generasi sekarang bersyukur sangat sebab partner kuat waktu tu. Sebabnya kalau tanpa partner, kalau partner tak kuat, kami tak ada macam insan kami nak look out. Itulah dia turning point tau. Itulah turning point yang menjadikan saya bersedia insyaAllah seandainya berlaku sesuatu kontroversi kan, kita tahu macam mana nak jaga diri, jaga mulut, jaga pemikiran, tingkah laku, kita tak melenting. Alhamdulillah itu yang saya praktikkan daripada dulu. Ini pun nampak macam mana kontroversi melalui cerita-cerita perjalanan kerjaya saya. Tetapi ia ditangani dengan baik. Alhamdulillah. Bayangkan kalau saya tidak mempunyai ilmu, pelajaran, tidak mempunyai pengetahuan dan tidak mempunyai asas agama dan juga keluarga yang kuat, ya, sukar nak bertahan tau. Sebab artis-artis yang ada terpaksa gunakan manager untuk urus kerjaya seorang artis tu. Saya menggunakan manager hanya untuk
bersama menyenangkan dan juga mewakili saya. Ya. Membuat keputusan adalah saya. Tetapi ada syarikat pengurusan artis, dia buat keputusan bagi pihak artis. Sebab artis tidak mempunyai pengalaman dan tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai pelajaran, tidak mempunyai pengetahuan dan juga latar belakang agama serta keluarga yang kuat. Ya. Kan? Jadi ini sebenarnya jati yang saya rasa perlu ada. Kita takut sebab management kadang-kadang bercakap bukan bagi pihak artis tapi bagi pihak perniagaan yang akan menyebabkan artis itu dibenci, menyebabkan artis itu dilihat sebagai artis yang tidak peka, sebagai artis yang tidak mempunyai moral, artis yang kurang ajar. Jadi itulah dia kepentingan seorang artis untuk belajar menguruskan kerjaya sendiri. Wow, saya rasa macam sekarang ni saya kalau boleh saya tak nak sampuk pun pada biar macam Pak Lee bercerita sebab ini satu orang kata tu ilmu yang penting yang perlu kita dengar daripada orang yang sangat berpengalaman seperti Pak Nil. Dan Pak Nil, perjalanan kerjaya Pak Nil dah lebih 2 dekad kan, tetapi pada tahap sekarang ni Pak Nil, apa lagi agaknya bagi Pak Nil sendiri, Aznil Haji Nawawi, apa lagi Pak Nil nak gapai ataupun senang ceritanya impian apa lagi yang Pak Nil rasa macam belum lagi dapat petik ni? Sebenarnya dah masuk 3 dekad kot. Daripada tahun 1990. Lama tu. 1990. Kalau ikut lagi lebih pada 3 dekad, kalau saya buat iklan daripada 1994. Dah hampir 36 tahun saya terlibat. Dan apa lagi yang saya nak ya? Saya ada satu ketika saya dah mempunyai sebuah program yang mempunyai rating tertinggi. Kemudian saya melalui pusingan di mana program saya tidak bukan program saya saja, banyak program-program lain masa zaman kemurungan ekonomi kita, rancangan TV dah tak keluar, jadi kerjaya saya dah mula jatuh. Saya tidak mempunyai backup kerja, saya dah hampir lumpuh dari ketika itu. Kemudian muncul program Akademi Fantasia yang menaikkan semula nama saya, alhamdulillah, dan saya belajar bahawa makan gaji secara bukan sepenuh masa, ataupun kita panggil freelance lah begitu. Jadi benda itu tidak menjamin masa depan. Dan saya merupakan pengacara pertama Malaysia yang apabila diminta untuk menandatangani kontrak dengan stesen TV, saya minta kontrak jangka panjang, 10 campur 10 tahun. Dan itu yang berlaku saya dengan Astro. Saya dilihat sebagai pengacara pertama yang diberikan kontrak eksklusif. Dan saya bekerja dengan Astro sejak tahun 2005 sampai 2015. Dan tambah lagi, alhamdulillah. Jadi dah kerja pengacaraan ini bukan kerja sambilan lagi dah. Ia adalah kerja sepenuh masa. Betul. Sebelum ini, kerja-kerja pengacaraan ini adalah kerja sambilan saja. Ya kan? Tetapi tidak. Dah ramai bintang-bintang atau anak-anak yang bercita-cita nak jadi pengacara. Sebab pengacara adalah kerja yang tak stres. Kata mereka lah, tak stres. Kerja yang fun, yang seronok, tapi dapat duit banyak. Duit banyak itu sebenarnya bukan sehari dua dibina. Dan saya dapat pencapaian saya antaranya ialah saya mendapat hadiah pencapaian seumur hidup daripada Karangcraft. Saya dapat anugerah pengacara TV lelaki popular untuk 10 tahun dengan Berita Harian. Saya juga dapat pengacara terbaik 2 ke 3 kali bersama dengan RTM ataupun Malam Seri Angkasa, anugerah Seri Angkasa. Dan saya dinobatkan sebagai pengacara terbaik dan rancangan-rancangan saya dinobatkan sebagai rancangan terbaik di anugerah Skrin. Yang paling saya fikir kemuncaknya ialah apabila saya dinobatkan sebagai pilihan juri untuk pengacara terbaik Asia. Asia. Dan juga rancangan saya dinobatkan sebagai pengacara rancangan hiburan talk show terbaik, buah bicara terbaik Asia macam-macam Aznil. Wow. Dan rancangan game show saya Jangan Lupa Lirik dinobatkan sebagai rancangan game show terbaik Asia. Iya. Jadi itu dah sampai Asia, peringkat Asia kan. Saya mengalahkan program-program dan juga bintang-bintang TV daripada India, daripada Jepun dan sebagainya. Saya rasa itu dah besar dah.
Tetapi akhirnya saya mendapat tawaran juga untuk ke Hollywood. Untuk menemu buah bintang besar Hollywood di E-Press Junket di Los Angeles. Saya bertemu dengan Kim Kardashian, saya bertemu dengan Juliana Rancic, saya bertemu dengan Ryan Seacrest, dan apabila selesai saya juga dapat tawaran untuk menjadi pengacara red carpet di Oscar. Betul. 2 tahun turut-turut. E-Press Junket juga 2 tahun turut-turut. Dan di Press E-Junket itu saya ditawarkan pula untuk menjadi salah seorang daripada wajah Channel E di Hollywood ketika itu. Tapi saya ada kontrak dengan Astro. Dalam proses untuk menyelesaikan perjalanan ke saya, kita diuji dengan rancangan TV yang mulai merudum dengan sebab kemasukan lambakan banyak video di YouTube dan juga di portal-portal. Jadi alhamdulillah saya anggap itu sebagai satu petanda saya tidak perlu pergi ke Los Angeles, dan kebetulan dengan COVID pula, dan kemuncaknya apabila saya dianugerahkan gelaran Panglima Mahkota Wilayah daripada Yang di-Pertuan Agong. Saya rasa ini adalah satu anugerah yang tertinggi daripada negara. Saya tak pernah fikir pun. Padahal mula dulu saya bekerja nak suka seronok mula-mulanya. Kemudian saya bekerja fikir mula-mula saya nak cari duit untuk keluarga. Rupanya saya dilihat sebagai seorang yang boleh dijadikan sebagai aset negara. Jadi terima kasih kepada Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menganugerahkan saya gelaran Datuk, dan Dewan Bahasa dan Pustaka nampak saya, letakkan saya sebagai ikon bahasa. Pun saya tak pernah fikir. Dan sekarang ini kau tanya apa lagi yang saya nak buat? Saya nak berbakti pada masyarakat lagi. Ya. Saya banyak benda yang saya berhutang pada masyarakat. Berhutang kasih sayang, berhutang sokongan, berhutang doa. Sebab saya tak terfikir di manakah saya jika anak-anak yang pernah menonton saya, ibu-ibu yang pernah menonton saya, dan anak-anak tu dah besar dah. Ibu itu dah pun dah tak ada. Dan sekarang anak yang pernah menonton dah besar tu, ada anak dia pula yang menonton rancangan saya. Jadi saya sentiasa diberikan kasih sayang pergi mana. Saya sentiasa diberikan doa. Biarlah saya banyakkan kerja saya. Kalau apa soalan Edi tadi, apa lagi Pak Ni buat? Pak Ni nak kembalikan, kalau bukan ilmu, kalau bukan kekayaan, tapi kasih sayang kepada masyarakat yang menyokong Pak Nil, yang dah ada, yang masih ada, yang dah tak ada, yang meneruskan lagi, diteruskan oleh anak-anak mereka atau cucu-cucu mereka. Pak Nil tubuhkan Yayasan Pesona. Ya, itu dia. Yayasan Pesona tu pun Pak Nil tubuh dari hasil daripada duit KWSP Pak Nil. Subhanallah. Orang mungkin lihat Pak Nil baik dengan kerajaan, dengan pemimpin. Tapi Pak Nil bukan jenis yang meminta tanpa asas. Biar Pak Nil buktikan dulu. Jadi untuk memulakan ini, kalau betul lah Pak Nil fikir wang semata-mata, Pak Nil boleh je minta bantuan daripada kerajaan ketika mana pun. Kan? Pak Nil nak tubuhkan Yayasan Pesona, nak bantu anak, minta lah berapa juta pun. Tidak ya. Pak Nil gunakan wang KWSP Pak Nil keluar, Pak Nil letakkan dalam bank untuk mulakan yayasan. Dan yayasan saya dah bergerak sekarang ini. Penaung tetap tak ada. Penaung tetapnya inilah Azli Haji Nawawi. Duit yang dia dapat dimasukkanlah dalam yayasan, dan duit itulah digunakan untuk menggerakkan kaki tangan dan juga aktiviti kami. Pak Nil pergi ke sekolah-sekolah untuk mengajar anak-anak untuk bercakap. Pak Nil tahu anak-anak kita mempunyai masalah untuk melontarkan idea. Anak-anak kita mempunyai masalah untuk bercakap selantang mereka yang bijak di barat. Tetapi
perlu ada etika dan juga nilai-nilai kita. Ya kan? Sopan, kesopanan. Tetapi harus didengari. Jadi ini masalah anak-anak. Kita percaya kan. Jadi kalau tengok ada antara anak-anak yang lulusan universiti sekalipun, bila nak suruh bercakap apa masalah? Betul. Inilah dia. Bila kita nak didengari ni. Bila Malaysia nak didengari, bila Malaysia nak dilihat, bila Malaysia akan dirasa di pesada dunia. Kalau kita tak didengari, ia semua bermula dia punya pusingan apabila Pak Ni pergi keluar negara. Bila Pak Ni ditawarkan untuk bekerja di Hollywood. Jadi Pak Ni kata, boleh rupanya. Kenapa? Sebab inilah dia modul yang harus Pak Nil terapkan pada anak-anak. Berani bercakap, berani menanya soalan, tetapi berani bertanggungjawab. Dengan apa yang diucapkan. Dan itu sekarang Pak Nil sedang kerjakan dan kita diuji dengan COVID-19. Pak Nil terpaksa hentikan. Pak Nil mempunyai penaja yang menaja akhirnya perjalanan Pak Nil daripada mula tak ada. Akhirnya ada penaja dah. Pak Maniaga datang masuk dan menaja perjalanan Pak Nil. Dan bila COVID berlaku, kami hentikan perjalanan sebab anak-anak tak boleh berkumpul. Dan dalam COVID berlaku itu sebenarnya ada juga lagi hikmahnya. Dan sebenarnya Pak Nil, kalau ikutkan banyak, sebenarnya itu adalah antara soalan yang kita nak bincangkan dengan Pak Nil. Sebenarnya kita nak gali, kita nak kongsi orang kata momentum baru Pak Nil kan. Tapi sayangnya Pak Nil, masa mencemburui kita Pak Nil. Dan insyaAllah kalau Pak Nil orang kata sudi lagi bersama dengan kami. Boleh insyaAllah. Kita nak cerita pula pasal orang kata momentum baru Aznil Haji Nawawi tentang kerja amalnya sekarang dengan AADK dan sebagainya. Itu yang sangat-sangat membuka mata orang ramai sekarang ni. Daripada hiburan ke kerja amal contoh. Bila kita sebut kerja amal tu kadang-kadang malu amal tak seharusnya kita bagi tahu ke orang. Betul. Kan? Tapi Pak Nil bagi tahu ini adalah tanggungjawab lah. Tanggungjawab Pak Nil yang harus Pak Nil bagi tahu ke orang. Sebab apa? Pak Nil nak orang lain datang jemput Pak Nil dan pada waktu yang sama jangan runsing pasal bayaran ke apa, sebab Pak Nil akan cuba cari sumber mana. Dan Pak Nil percaya ramai rakyat Malaysia yang boleh menaja perjalanan Yayasan Bersona, insyaAllah. InsyaAllah. Nanti kita sama-sama doakan supaya Pak Nil akan bersama dengan kita lagi dalam The Story Of. InsyaAllah. Pasal kerja amal Pak Nil pula, insyaAllah. Terima kasih banyak Pak Nil sudi bersama dengan kami dalam siri pertama The Story Of kita. Hanya kami di Sinar Plus Pak Nil. Ulang tahun pertama ada pula Pak Nil bersama dengan kami. Dan untuk pengetahuan Pak Nil, sebenarnya kami seperti dengan Sinar Plus Versary ni, daripada pagi, petang ni sampai insyaAllah sampai ke malam nanti, kami banyak bagi hadiah maksudnya wang tunai kepada penonton-penonton ataupun pembaca setia Sinar Plus. Oleh itu saya nak minta izin daripada Pak Nil, saya nak lanjutkan terus acara kita ni dengan segmen Sinar Plus. Jom kita kongsi rezeki. Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada Sinar Plus. Semoga Sinar Plus akan menyinari lagi industri kita dengan meriahnya dan semoga dapat memberikan informasi-informasi yang terkini yang terbaik dari hari ke hari. InsyaAllah. Selamat hari ulang tahun Sinar Plus. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Saya Sisi Iman dan Sisi ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama buat Sinar Plus. Nak nyanyi sikit dah. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi Sinar Plus. Selamat hari jadi. Wah baby lah, semoga terus sukses sentiasa. Okay, you have all my support. Mwah. Hai, Assalamualaikum. Mungkin nak ucapkan happy anniversary yang pertama untuk Sinar Plus. Happy birthday to Sinar Plus. Semoga menjadi portal lifestyle yang terbaik dan sukses. Amin ya rabbal alamin.